Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ashabihi wa ila tabi'in wa ila tabi'ut tabi'in wa ila al-ulama wal nuqaba wal nujaba wa ila awliya'is salihin wa ila abaina wa ummahatina wa ila al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ila syekhuna al-hujatul islam Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala bisiril Fatihah. Maliki yawmiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله أطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت مقدم وأنت مؤخر لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أصحاب الفضيلة para alim ulama, para asatidzah yang saya muliakan, barisan jawatan kuasa madrasah Raudah, seterusnya barisan imam, barisan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khabar semua sihat? Alhamdulillah. Same ni tuan-tuan. Pertama sekali syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Limpah rahim Allah pilih kita dulu dalam majlis ilmu agama Allah. Ni pilihan Allah ni. Hari-hari ustaz sebut ni tak jemu ke ustaz, pening dah dengar. Jemu dah dengar. Para ulama sebut hari-hari kena sedar. Manusia ni insan. Antara makna lain insan ni pelupa. Dunia ni antara makna lain dia penipu. Kenalah tu. Pelupa duduk dalam penipu. Hari-hari kena tipu. Syaitan para ulama sebut sama juga. Dia kelompok apa penipu juga. Berdepan dengan dua penipu besar yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insan ni dengan kelemahan dia akan lupa. Keluar majlis ilmu dah lupa dah. Dah lupa. Cuba balik kaji. Sejam lebih aku duduk dengan ustaz ni, berapa banyak patah ayat ustaz tu aku ingat. Gua balik tengok, nampak gaya tak ada ustaz. Nampak gaya patah tu tak hafal. Tapi faham tu ada lah ustaz. Ambil faham cukup lah. Itu pun para ulama sebut dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah selamatkan kita daripada sesak jalan raya, sesak mana-manalah sesak. Pergi mall pun sekarang sesak lah. Itu bawa rumah jalan kejap. Ustaz tu pun nak cerita, bukan kata ustaz tak jalan, ustaz pun jalan juga. Tengok ramai orang pergi mall dah.
Kita doalah supaya apa? Supaya kita semua sama-sama Allah beri kekuatan untuk mentaati SOP yang ada. Ini ikhtiar kita kena taat, jangan tak taat. Sebab ikhtiar inilah membuahkan hasil makbul permohonan kita untuk Allah hilangkan wabak pada negara kita ni. Itu satu bab. Yang kedua, kita syukur dengan Allah sebab apa? Allah selamatkan kita untuk duduk dalam rumah Allah. Ini nikmat besar. Nikmat besar. Para ulama sebut benda ini mahal di sisi Allah. Allah sengaja tutup daripada mata zahir kita, mata dunia kita ni, mata yang dikurniakan di dunia ini. Allah saja tutup, tak nampak. Apa manfaat semayang aku ni? Apa manfaat duduk kuliah majlis ilmu agama ni? Apa manfaat? Tak nampak. Semuanya Allah akan balas di akhirat. Ada pun para ulama sebut kalau Allah beri di dunia sedikit sangat. Untuk apa? Untuk menguji manusia ni. Siapa yang benar-benar faham hidup dia untuk apa? Hidup dia ni untuk apa? Kenapa diciptakan aku ini? Maka para ulama sebut mereka yang memahami sahaja akan mendapatkan nikmat itu. Dan dia sendiri tak mampu untuk menghuraikan bagaimana nikmat itu pada orang lain. Ada orang, tuan-tuan, saya jumpa sahabat saya Ansar. Dia mengaji di Azhar sekarang. Dia kata dia duduk majlis ni 4 jam. Dia kuliah Nahu Sarah tu, kuliah Nahu Syekh Saleh, dia kata 4 jam duduk. 4 jam, tuan-tuan. Oh, lama 4 jam, tuan-tuan. Bukan kejap tu, 4 jam tu. Time tu lah nak kencing lah, time tu nak buang air, semua ujian. Biasanya dia kata sekali dua je orang sampai. Kali ketiga tak sampai dah. Tak sampai, tak tahulah wis tak dapat ke apa kan. Tapi di Mesir lah. Di sini kita jarang jumpa. Majlis ni lagi ada, bukan tak ada, tapi jarang kita jumpa. Kita doa dengan Allah, semoga dengan beberapa waktu yang kita bahagikan, kita lapangkan untuk agama Allah, kita korbankan untuk agama Allah ni, Allah kira supaya dia menjadi sebab Allah mempermudahkan urusan setiap apa yang kita buat daripada sudut urusan dunia ataupun urusan akhirat. Amin. Dapat semua Habis. Sebab ada orang ni dia pandang majlis ilmu ni rendah, tuan-tuan. Pandang majlis ilmu rendah. Ada apa tu duduk? Dia kata ada apa duduk cakap-cakap, tak ada apa pun. Tak apa. Orang beriman ni sabar kan. Tambah orang Melayu pula tolak ansur. Kena tolak beransur dia. Semua dah comeback balik ni. Alhamdulillah. Maka para ulama sebut semua ini nikmat ni Allah simpan besok. Kena yakin, tuan-tuan, nikmat ni disimpan oleh Allah. Dan syurga yang Allah Ta'ala nak beri pada kita pun disimpan. Saja Allah tak bagi tunjuk dulu. Kalau tunjukkan berebut tak nampak special. Jadi siapa yang tahu, dia tahu, dia akan usaha. Siapa yang agak was-was dengan perkara ini, balik kena semak balik dengan ni. Boleh semua insya-Allah. Habis. Kita dah sampai, bukan sampai. Itu baru habis bacaan je. Habis satu kuliah, bacaan je baca. Okey lah tu, ada peningkatan. Muka surat 45. Kitab Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah. Kena ingat nama kitab ni, Bidayatul Hidayah. Permulaan bagi mereka yang mendapatkan hidayah. Dapat petunjuk ni pemula dia bagaimana? Bagaimana cara nak memulakan untuk mendapatkan hidayah itu? Diajarkan oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Semua di dalam ini para ulama sebut semua tata tertib hidup. Maka orang yang mengaji kitab ini hidup dia tersusun sebenarnya. Disusun oleh Al-Quran, Sunnah, Qiyas dan Ijma' ulama. Menurut pandangan siapa? Al-Hujatul Islam Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang menyusun kitab ini, dan kita ikut cara dia. Seumpama kita mengikut mereka ataupun orang ini, siapa orang ni? Yang menghafal 350,000 hadis. Dan para ulama sebut mungkin tidak akan ada dah ulama yang mampu menandingi Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam salik, yakni menuju kepada Allah. Kerana setiap benda yang dia letakkan ataupun yang dia syarahkan terhadap ilmu tasawuf, kalau kita kaji betul-betul, begitu mendalam Imam Ghazali.
Seumpama dia dah melalui setiap level-level, peringkat-peringkat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hebat Imam Ghazali. Maka dia menulis kitab. Oh, ini nak habis pun payah pun mula hidayah ni. Beda itu ni pun nak mula hidayah ni. Nak mula cik tunjuk pun dah macam ni dah. Macam manalah rehlah ataupun perjalanan kita untuk mendalami lagi apa itu petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Amin. Illa an qal, kita dah sampai doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah siapa tuan-tuan? Orang yang paling cerdik sekali. Makhluk yang paling sempurna siapa? Rasulullah. Tak ada siapa boleh banding dengan Rasulullah. Sehingga ada pandangan ulama mengatakan hebatnya pemikiran, ideologi ataupun ilmu yang Allah anugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat bandingan, ulama buat bandingan macam mana? Allah Ta'ala ni kata ulama seumpama menurunkan 100 bahagian akal. Akalnya ada 100 bahagian. Pandangan yang lain mengatakan 1000 bahagian. Satu daripada 100 ataupun satu daripada 1000 bahagian ini dikongsi oleh seluruh manusia, termasuk anbiya. Dapat tuan-tuan? Kongsilah berapa persen dapat tu? 1% tu, 1%. Habis 99 lagi siapa punya? Ustaz? Milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu Nabi. Ilmu dia meliputi sebelum, sekarang dan akan datang. Ada orang cakap, Ustaz, Nabi pun tak tahu benda ke? Dia, sebab dia bersifat dengan sifat basyariah, makhluk. Tak ada siapa kata yang Nabi ini alim dengan diri dia, tidak. Tapi Nabi ni alim kerana Allah yang beri kealiman. Waalaikumsalam. Siapa yang bagi tuan-tuan? Allah. Ustaz, kita tak boleh sangat meninggikan Nabi ni. Ni perkataan ni yang kita risau ni. Jangan terlampau memuji Nabi ni, takut lebih pada Allah. Ni orang yang tak faham Quran macam ni dia akan sebut. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Jangan ingat ayat ni pasal selawat je. Sesungguhnya Allah sentiasa memuji Nabi. Allah yang menciptakan Nabi dan Allah yang puji Nabi. Maka kita makhluk. Tambahlah umat. Nyebut masuk awliya min awliya illah. Maka para ulama sebut di dalam ayat ini jelas, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, hendaklah kamu puji Nabi ini, wasallimu taslima, dengan pujian yang terbaik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pandang lekeh kat Nabi ni, cakap macam-macam kat Nabi ni kan. Saya tak nak sebutlah, tuan-tuan dah tahu dah. Cakap pelik-pelik ni jangan dengan Nabi ni tuan-tuan. Urusan kita tak habis besok. Kena ingat, tidak ada 124,000 para Nabi. Tak ada Nabi yang boleh bagi bantuan melainkan Rasulullah. Kena ingat tu. Macam mana pun kita nak sedap percakapan kita ni, kalau kita tak tahu berkenaan dengan Nabi, jangan sebut. Selamat. Sehingga Nabi sebut, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ni hadis yang lebih sahih daripada sahih. Ada ke Ustaz? Ada. Hadis mutawatir. Aw riwayah man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Tak ada muta'ammidan dalam dua riwayat ni. Para ulama sebut di dalam hadis ni, Nabi kata man kadzaba alayya, barang siapa yang bercakap atas aku, berkata tentang aku, kata Nabi, man kadzaba alayya, berkata bohong berkenaan dengan aku. Aku tak buat macam tu, dia cakap aku buat. Ataupun aku buat, dia cakap aku tak buat. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Dia telah menempah abwa, apa dia abwa? Pintu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat? Dah tempah pintu, confirm masuk tak? Confirm tuan-tuan, dah tempah lah. Kita kan marah kalau burn deposit ni. Tak boleh ni, dah tak jadi kena bagi balik deposit. Bergaduh dengan tuan rumah kan? Nak sewa chalet ke apa, habis burn. Contoh kan?
Ini dah memang tempah dah. Allah dah suruh, dah minta, dah letak siap nama dah, kata Nabi. Kena jaga percakapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak tahu diam, kan senang. Kata guru saya ni, kalau diam ni nampak profesor tu nampak. Tapi kau bercakap nampak, alah, hai, macam tak belajar nampak. Contoh, tu sebab tu kata hukama, kata bijak-bijak pandai apa dia, kalau bercakap itu perak, maka diam adalah emas. Nampak tuan-tuan? Tolong update dalam status Facebook. Contoh tuan-tuan. Habis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa ini kepada siapa? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Cuba tengok siapa Aisyah ni? Isteri Rasulullah. Nampak? Doa yang Nabi ajar pertama yang didatangkan oleh Imam Ghazali dalam bab ini, yang doa berkaitan ni, nanti kita akan bahas ni doa apa ni. Hebat ni doa ni, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah, menandakan apa? Mengambil beratnya tentang ilmu terhadap isteri-isteri Rasulullah. Maka ni tanggungjawab sebagai suami, memastikan bahawa orang yang tersayang kita mempunyai ilmu. Dan kitalah, para ulama sebut yang paling terbaik, kitalah yang menjadi wasilah. Wasilah ni apa? Perantara untuk mengajarkan ilmu itu kepada mereka. Apa dia ilmu ini? Ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat tuan-tuan? Maka di sini kita tahu Nabi ajar pada Aisyah. Nabi tidak tinggal pada ahli keluarga dia. Bahkan para ulama sebut melalui ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, adalah kamu jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu. Qu anfusakum wa ahlikum nara, daripada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama yang boleh menyebabkan kita ini, dah kahwin bolehlah sebut kan, cakap untuk diri ni tuan-tuan. Kalau tak ajar kepada ahli keluarga kita sendiri, maka tanggungjawab itu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, Allah tak tanya kita berapa banyak kita bagi belanja tuan-tuan. Itu akhir. Yang pertama Allah tanya apa? Bagaimana semayang isteri kamu ni? Quran dia macam mana? Al-Fatihah dia baca macam mana hari ni? Kita kena semak bacaan mereka. Ustaz, saya pun bukan tahu sangat Ustaz. Sama-sama lah belajar. Kena ada inisiatif kita, usaha kita. Dan para ulama sebut, bila kita mula sahaja untuk memulakan perkara itu dalam kekeluargaan kita, maka pertama yang Allah akan beri apa? Keberkatan dalam keluarga. Ni yang mahal ni orang tak dapat tuan-tuan. Keberkatan ni mahal. Dan berkat ini tak boleh dibahas. Dengan mata kepala ni tak boleh bahas. Mata orang tengok tak lengkap. Mata orang yang melihat kehidupan orang yang kita nampak pada sudut material ni tak lengkap. Tapi kerana hidup mereka ini berkat, mereka tidak mempunyai masalah pun. Kita rasa masalah tu besar bagi kita. Oh, ini besar ni, tak boleh ni kalau macam ni. Tapi bagi mereka tenang sahaja. Masya Allah. Saya tak tahulah tuan-tuan pernah jumpa orang macam ni ataupun tidak. Saya yakin semua orang pernah jumpa. Hidup mudahnya kita nampak serba kurang. Macam tok guru saya, Masya Allah, balik-balik pondok tuan-tuan, sijil hantu orang panggil. Pondok ni sijil hantu. Tak ada sijil lah tuan-tuan. Sijil tu hantu, tak ada sijil. Ni macam mana ni? Tak ada ni, tak ada sertifikat, tak ada kelulusan yang boleh mendatangkan kebaikan. Nak cek kerja kan? Para ulama sebut dulu zaman dulu ni memang tak adalah sijil hantu. Zaman sekarang kena buat tuan-tuan. Perlu persaingan, kena ada. Kalau tidak, fahaman lain pula jajah kita. So ahli sunnah wal jamaah kena cergas pada bab ni. Tu kena keluarkan sanad, disijilkan sanad dan sebagainya. Maka orang dulu ni, tok guru saya tak ada dia cerita macam mana awal-awal buka pondok. Buka pondok pun atas mesyuarat tok guru juga, tok guru yang pesan. Ataupun tok guru dia, yang ni muallim tunjuk yang pesan, yang bagi tahu pada dia bahawa kamu boleh buka pondok, baru buka pondok. Ni tok guru dulu.
Dan mereka ni kita lihat hidup mereka ni semua Masya Allah, pada materi mata kita ni ialah duk pondok. Tuan-tuan pernah pergi pondok? Pernah pergi pondok, pergi tengok pondok punya ni hidup. Memang serba kurang tengok kawan-kawan yang duduk. Tambahlah orang Kuala Lumpur datang tuan-tuan. Macam saya orang Kuala Lumpur datang awal-awal, apalah tempat ni. Tapi para ulama sebut lahir daripada pusat-pusat ini, tempat-tempat sebegini mereka yang berkualiti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita lihat, saya lihat kehidupan Tok Guru saya ni, Masya Allah, Masya Allah. Benda ni macam mana nak Masya Allah tu macam mana Ustaz? Tak tahulah, tuan-tuan kena pergi cari Tok Guru, pergi tengok hidup diorang macam mana. Baru tahu, macam ni. Bukan tak ada masalah, ada. Jangan kata Tok Guru ni, Ustaz-Ustaz tak ada masalah, ada. Siapa kata diorang ni tak ada masalah? Diorang manusia. Masalah ni bukan masalah yang kita fikir. Semua benda masalah dunia kan. Saya pernah cerita, makan masalah, nak berak kan, nak buang air pula lepas tu tak makan pun masalah, lapar kan. Ada rumah masalah nak bayar, tak ada rumah pun masalah. Semua masalah. Maka para ulama sebut cara berkat ini yang pertama, bagaimana Allah sentiasa membantu dia untuk dia keluar daripada setiap masalah yang datang pada dia. Ini kita lihat hidup itu macam mana. Adakah Allah atur hidup kita untuk keluar daripada masalah itu, ataupun bertambah lagi masalah dalam hidup kita? Lepas apa jatuh ditimpa, bukan tangga tuan-tuan, ditimpa apa? Siling rumah tuan-tuan. Tangga tak kuat lagi, siling terus. Tu frame menungging semua terjun dan sebagainya. Sebab apa? Sebab tidak diawali dengan keimanan kepada Allah. Dan pertama yang diajar di sini adalah ilmu itu sendiri disampaikan kepada ahli keluarga. Habis Ustaz, orang lain tak payah ke? Kena, wajib juga. Soal penerimaan anak dan isteri kita, suami ataupun anak-anak kita, penerimaan mereka terhadap apa yang kita sampaikan, tu bukan urusan kita. Dapat tuan-tuan? Urusan kita sampaikan, dia amal ataupun tidak, itu semua urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting sampai. Dapat tuan-tuan? Allah tarbiyah pertama dah ada ajar pada kita, sampai, bagi tahu dulu. Yang fahamkan dia aku. Pertama Allah tarbiyah dalam kisah Nabi Ibrahim AS. Kita dah tahu, bila dah habis je bina Kaabah, Allah perintah pada Nabi Ibrahim apa? Wahai Ibrahim, seru, panggil. Tu orang tua cakap tak sampai seru lagi Ustaz, macam mana nak? Baca dulu riwayat tu betul-betul. Saya pun dulu tak tahu apa yang seru ni, dulu budak dulu kan. Orang mengaji pun tahu lah, orang lama ni sebenarnya ilmu dah ada dah. Dah tahu dah kisah tu punya. Nabi Ibrahim AS dalam riwayat, kalau kita tengok dalam kitab Tarikh, bahawa Nabi Ibrahim AS ni menyuruh di mana? Di Jabal Qubais. Jabal Qubais ni berdekatan, ataupun boleh dikatakan di antara Safa. Dia berdekat dengan bukit Safa dan Marwah, Safa Marwah kan. Berhampiran sebelah saja. Berdekatan juga dengan rumah Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Sebelah ni King Abdul Aziz belah kanan yang kita tengok sampai Mekah lah. Ulama sebut di situ, bila dipanggil saja, Nabi Ibrahim ni manusia tuan-tuan. Macam kita juga ada persoalan. Apa persoalan Nabi Ibrahim AS? Para ulama sebut, Nabi Ibrahim sebut kepada Allah, wahai Allah, siapa yang nak dengar perkataan ni? Sebab itu para ulama sebut di zaman Nabi Ibrahim dulu memang tak ada orang pun keliling itu. Ada hanya 3 beranak tu je lah. Siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail AS, Sayyidatina Hajar. Adapun kabilah yang lalu, kerana apa? Kerana adanya punca air ketika itu, Allah dah keluarkan hadiah waktu itu. Apa dia? Ma'u Zamzam, air Zamzam. 5 syuribalah. Ma'u Zamzam 5 syuribalah. Mereka yang minum air Zamzam, Ma'u Zamzam, air Zamzam ini adalah makbulnya hajat bagi mereka yang minum. Dia kena yakin ni. Sebab tuan-tuan kan cerita air Zamzam pula kan. Tak habis lah bahan ni. Tu bab lain lah. Tapi para ulama sebut bila dipanggil seru. Nak cerita jugalah rasa tuan-tuan. Dia datang tu kena cerita lah. Saya baru ni saya pergi hospital. Bukan baru, lama dah lah. Bulan lepas rasa pergi ziarah. Boleh kata adik angkat saya aksiden. Sebelah daripada hospital mana saya rahsiakan lah. Takut nanti orang serbu pula. Becek orang tu pula, jangan.
Saya pergi ziarah satu hospital. Hospital apa? Hospital orang sakit lah. Jadi bila masuk satu department, satu tempat tu, saya masuk dalam keadaan seluduk lah. Sebab hospital ni bawah-bawah ni kan susah nak masuk kan. Dia masuk dalam keadaan seluduk. Jangan tanggap saya tuan-tuan, sebab diberi pas. Seluduk pun ada pas tuan-tuan. Kan tak taat ni, taat. Masuk naik, pergi ziarah. Kemudian bapa angkat saya ni dia ada air zam-zam. Sebelah dia ada orang pesakit. Dia sakit, dia darah tinggi dan juga kecil manis. Tapi dia aksiden, tak saya aksiden ke jatuh macam tu lah. Dalam keadaan separuh sedar, berkaitan dengan kepala juga. Dan waktu itu bila saya masuk, bapa angkat saya ni tengoklah. Dia tengok orang sebelah kan. Dia cakap, Zikri tengoklah macam mana orang sebelah. Saya tengoklah macam mana dia teruk ni macam ni. Kebetulan pada tangan dia tu ada air zam-zam. Misi pun masuk, misi nurse masuk. Dia masuk. Jadi bapa angkat saya ni tanyalah, boleh ke saya bagi minum air zam-zam dekat orang ni? Sebab saya dah cerita dengan dia air zam-zam tu, kat anak dia kan, ambil berkat cerita pasal air zam-zam. Maka dia pun beli air zam-zam, nak cek air zam-zam. Maka dia niatkan nak hadiah pada orang sebelah tu. Tiba-tiba terbantut. Terbantut sebab apa? Bila nurse masuk tu, nurse kata, darah tinggi ni tak boleh minum air zam-zam, dia kata. Sebab garam tinggi. Oh, garam tinggi punya. Oh, saya tahu. Macam ni tuan-tuan. Tak kisahlah apa pun kajian. Saya tak nak bahas bab kajian saintifik ni. Kalau nak fikir garam tinggi, air zam-zam ni bukan air laut tuan-tuan. Dia air mata air. Mana ada kandungan garam tinggi dalam tu? Garam mineral ada. Tak tahulah, mungkin garam lain kot dia maksudkan. Itu sangka baik tuan-tuan. Tapi saya nak beritahu, benda yang berkaitan dengan yang Allah cerita dan di dalam Quran dan juga hadis, tuan-tuan tak perlu pun cek saintifik sebenarnya. Tak perlu cek saintifik. Saya dah sebut dah, orang yang melafazkan tu orang yang ada 99 bahagian akal. Faham tuan-tuan? Kita ni bijak macam mana kongsi satu pesan. Alim macam mana pun kongsi. Dapat tuan-tuan? Saya tak adalah qala Rasulullah depan nurse. Tak adalah tuan-tuan. Saya diam je lah. Saya tak marah pun. Tapi saya nak beritahu, di sinilah kalau boleh mereka yang mengajar ilmu agama Allah ni mahal. Yakinlah dengan kalam Nabi. Apa yang Nabi sabdakan tu betul tuan-tuan. Kalau orang tu buat kemudian dia tak dapat macam mana apa yang Nabi sabdakan, bukan Nabi salah, dia yang salah. Sebab dia tidak memahami cara betul memahami cara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, jelas? Tak boleh Ustaz, saya nak ada bukti. Bukti dah jelas, cuba tak baca je. Tu masalah kita, tak baca dan tak tahu. Berapa banyak saintis besar dalam dunia ni dan cendekiawan orang terdahulu ni dah melihat dah siapa Rasulullah ni. Bermula dengan siapa tuan-tuan? Cendekiawan besar siapa? Hercules dalam riwayat Hercules. Dia pun dah percaya dengan Rasulullah dah. Jangan cerita orang lain dah. Zaman sekarang ni disebut Michael Hart pula. Dia kaji setiap daripada pemimpin dunia ni siapa nombor satu, Rasulullah. Banyaklah nama nak sebut pun bukan kenal tuan-tuan kan. Yang penting kita tahu. Dan paling tinggi keimanan ni para ulama sebut tidak perlu ada kajian saintifik pun sebenarnya. Yang penting kita meyakini bahawa itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat tuan-tuan? Macam minyak zaitun. Zaitun tuan-tuan, kalau dalam riwayat pada diri zaitun itu saja, bukan saja Allah firman dalam Quran watini wa zaitun tu. Para ulama sebut pada diri zaitun itu saja, buah itu didoakan oleh 70 para nabi. Pada diri zaitun itu ada keberkatan. Baik tuan-tuan, habis tak nak bahas panjang ni. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Sayyidatina Aisyah? Kita dah baca dah warid bacaannya dalam bahasa Arab. Ini kita bahas tentang apa makna dia pula. Nak bahas makna baru masuk makna Ustaz Dazan Isyak. Artinya ya Allah, ni tak ikut tuan-tuan ya Allah, aku memohon kepadamu segala kebaikan di negeri dunia dan di negeri akhirat.
sama ada yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Dan aku berlindung denganmu daripada segala kejahatan di dunia dan di akhirat, sama ada yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Doa ini para ulama sebut, kata Syekh Fahmi Zamzam hafizahullah ta'ala, ini dinamakan antara nama bagi doa ini yang perenggan awal ni, sebab tu dia asingkan perenggan awal ini, itu dinamakan Ummul Doa. Tulis Ummul Doa, ibu segala doa, ataupun bahasa pasal dia doa burung. Ni doa burung, dia burung semua. Allahumma inni as'aluka min khairi kullihi ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam min. Kalau kita bahas dalam ni lagi dalam lah kalau ikut ta'arif dia. Wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kulli ajilihi wa ajili ma alimtu minhu wa ma lam ya'lam. Ataupun a'lam boleh, ya'lam pun boleh, na'lam pun boleh. Jadi sini kita ikut riwayat a'lam bagi mufrad seorang. Ya Allah, aku memohon kepadamu segala kebaikan. Kita tengok dalam matan. Allahumma inni as'aluka minal khair. Wahai Allah, aku memohon. Inni as'aluka, aku bermohon kepadamu. Minal khairi, daripada kebaikan. Kullihi. Kullihi ni apa? Segala kebaikan. Segala ni apa? Semua lah. Apa kebaikan untuk kita? Ada rumah, ada kereta. Dapat tak? Depan Kaabah ramai nak doa, contoh sampai multazam tu bertarik-tarik. Kan? Janganlah pakai kain, takut tanggal pula pakai seluar. Pakai seluar tuan-tuan. Nak masuk tu kalau ihram tak payahlah. Ihram tak payah nak berebut-rebut kat situ. Kan dah tanggal payah pula. Sampai nak multazam ni nak doa tu payah sikit tu, nak doa panjang tu. Ataupun sampai pada depan makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berselbahan sebelahan dengan makam Nabi, nak doa bagaimana? Nak doa panjang dah kena marah dengan Pak Arab dah. Haj. Dah kena balik dah kan. Bagaimana nak doa? Diajarkan doa ini. Doa dengan doa. Segala kebaikan di mana? Di negeri dunia. Maksud dia apa? Ya Allah, sempurnakan semua hajat aku kat dunia. Ini doa ni maksud dia. Dan para ulama sebut doa ini lebih baik daripada apa yang kita minta. Sebab kebaikan kita tak tahu sama ada apa yang kita minta itu adalah kebaikan ataupun keburukan untuk kita. Betul? Kita yakin ke semua doa kita itu kebaikan untuk kita? Yakin? Tak yakin tuan-tuan. Yakin? Baik semua ustaz. Jangan buat main tu. Jangan buat main tu. Para ulama sebut melalui doa ini diajarkan keseluruhan hajat. Maka telah dimuatkan dalam satu lafaz. Apa dia? As'aluka minal khairi kulli ajilihi wa ajilihi. Allahu Akbar. Tengok, kebaikan di negeri dunia disyarah dan di negeri akhirat, kedua-duanya. Kullihi ajilihi wa ajilihi. Apa maksud tu? Ajili wa ajili, di dunia dan di akhirat, sama ada yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Dahlah semua benda, sama ada aku tahu benda tu baik ataupun aku tak tahu benda tu baik, semua aku minta. Burung. Baik? Jelas? Masya-Allah. Ni tak dalam lagi ni, baru zahir ni. Kita bahas zahir baru ni. Belum masuk ilmu ma'ani dalam lagi. Dan aku berlindung denganmu. Wa as'aluka wa a'udzu bika minasyarri kulli. Dan aku berlindung. Nampak? Nabi ajar bukan menolak. Berlindung. A'udzu bika. Bukan idfa', tolak, hindar. Yadfa'anna minal bala, hindarkan kan? Bukan. A'udzubika, lindung. Maksud berlindung ni apa? Walaupun benda itu terkena pada kita pada sudut keburukan,
Tapi yang melindungi kita siapa? Allah. Ini adab dengan Allah. Apa yang Allah beri kena terima. Itu sifat hamba. Kita bukan pekerja Allah. Betul? Hamba apa dia? Apa bantuan dia bagi? Jalan. Itu sifat hamba yang sebenar. Ubudiyah, apa Allah bagi, terima. Dan para ulama sebut sebenarnya kebaikan untuk kita, tapi kita tak tahu. Kadang sebab Allah bagi sesama sikit ni, yang ingat ni. Tentulah nak ingat. Kuah air je, sikit-sikit je keluar. Itu pun dah payah, dah nak hidup rasa. Payahnya. Rasa lebih hebat. Sakit sesama tu lagi hebat daripada sakit jantung kita rasa kan. Para ulama sebut kadang-kadang dia mendatangkan kebaikan untuk kita. Dapat? Dan para ulama sebut di dalam doa ini diawali dengan di akhir pada doa ini ditakhirkan dengan aku berlindung denganmu daripada segala kejahatan di dunia, ataupun kejahatan ni apa, syarri ni kejahatan lah kalau kita terjemah dia. Tapi lebih dalam apa dia, segala perkara yang boleh memudaratkan diriku, sama ada memudaratkan diriku ataupun hajat ini memudaratkan diriku ataupun diri orang lain. Dapat? Ni doa dia. Kadang takut beli kereta ni terlanggar orang pula, dalam bawa laju sangat. Walaupun manfaat kat kita tapi mudaratkan orang lain pula. Para ulama sebut ni doa diajar berlindung. Dapat? Di dunia dan di akhirat, sama ada yang aku ketahui, ajlihi wa ajali, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Dia guna lafaz wa ma lam a'lam. Nabi sebut wa ma lam a'lam. Lam saya dah sebut dah. Apa terjemah lam? Ingat lagi? Kalau tak ingat lam, lam ni kan tidak diketahui kan. Tidak ni dalam bahasa Arab kan banyak. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan, la kan. Kemudian laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sesuatu yang sama dengan Allah. Laisa pun tidak. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, dan tidak aku ciptakan. Ma pun tidak. Tapi kalau lam yalid wa lam yulad, ingat apa tafsir ayat tu? Ingat bang? Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad ni maksud dia apa? Dia bukan saja kita letak tidak beranak dan tidak diperanakkan di sini, tapi kita tafsir apa? Nafi bimakan wa zaman. Nafi pada sudut mana pun tempat dan mana pun masa Allah tak pernah beranak. Lagi dalam. Lam yalid wa lam yulad, Allah sebut tu lam yalid. Aku tidak diperanakkan, tidak diberanakkan. Ataupun tidak diperanakkan dengan maksud apa? Bukan tidak saja. Kalau tidak boleh faham sekarang je lah, mungkin sebelum ni Allah pernah beranak, contoh. Tapi lam di sini dengan makna apa? Nafi pada masa. Sebelum ke, sekarang ke, akan datang, langsung Allah tak pernah beranak ataupun diperanakkan. Dapat? Kemudian yang kedua, nafi apa lagi? Zaman wa makan, yakni tempat. Mana tempat pun Allah tak pernah. Mungkin kat langit Allah tak pernah, Allah turun dunia. Macam itulah tafsir. Tak, samalah dalam ayat ni. Wa ma lam a'lam, mana pun tempat dan mana pun masa yang aku tak tahu, wahai Allah. Aku berlindung apa saja kejahatan ataupun keburukan yang bakal berlaku pada aku ini, bila mana-mana masa dan mana-mana tempat pun aku berlindung. Dalam tak? Dalam lafaz pun para ulama sebut, lafaz nampak pendek tapi dia mendatangkan makna yang begitu luas. Kita pun tak pernah minta macam tu, ya Allah, sebelum ni ke sekarang ke akan datang ni, lindunglah aku. Yang kita doa, lindung je lah aku, ya Allah. Dapat? Tapi dalam riwayat ini kita tahu Nabi ajar kepada kita keseluruhan doa. Ini memohon mana-mana masa pun, mana-mana tempat pun, ya Allah, berilah kebaikan dunia dan akhirat. Dan juga sama ada aku tahu ataupun tidak tahu, dan aku berlindung mana-mana masa, mana-mana tempat atas keburukan yang akan datang pada diri aku, sama ada aku tahu ataupun tidak tahu. Dapat? Wallahu a'lam. Cukup lah tu, banyak tu baca. Bolehkah hafal doa ni?
Waalaikumsalam. Mana? Ayo. Terima kasih. Jadi para ulama sebut, mana daripada mana lafaz itu? Ni Allahumma inni, sampailah 3 baris ni tuan-tuan, tengok. 3 baris ni sahaja. Tolong tandakan. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajalihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika min syarri kullihi ajilihi wa ajalihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Sampai situ je. Ada titik tu. Hafalkan tuan-tuan. Boleh? Boleh semua insya-Allah. Satu hari satu doa. Buat dalam hidup ni, satu hari satu doa. Apa yang kita hafal. Kena belajar. Doa masuk pasar apa, doa ni apa, doa tu apa, kena tahu. Supaya apa? Terikatnya diri kita ni dengan Allah. Tu tandanya kita bersungguh dengan Allah. Kita minta dekat dia, mana pun jalan kita pergi, mana pun tempat kita pergi, adanya perantaraan doa. Dapat? Habis. Boleh sikit lagi ni, boleh ke? Boleh kot KKM tak ada pula hari ni. Selalu ada KKM tu. Ada smart. Kalau KKM ada, saya semangat sikit tu. Ada lah orang backup tu, ada lah. Kalau lambat sikit habis kan. Saja gua tuan-tuan. Dan bawah dia, dan aku memohon kepadamu akan syurga. Lepas doa kebaikan dunia akhirat, Nabi ajar doa apa? Imam Ghazali ajar apa? Nabi ajar pada Aisyah doa apa? Yakni doa minta syurga. Dapat? Kalau kita faham syurga ini hanya akhirat, salah tuan-tuan. Kalau kita baca dalam kitab Munyatul Musalli, Syekh Daud Al-Fatani menjadikan solat ini dinamakan, ataupun ganjaran bagi solat ini dinamakan, bagi solat ni adalah syurga yang disegerakan. Syurga yang disegerakan. Maksud dia apa? Nikmat, lazatnya dalam sembahyang itu sebenarnya adalah nikmat syurga sendiri. Apa? Maka kalau kita faham hanya syurga di akhirat, terbatas makna itu. Maka para ulama sebut syurga di sini, memohon syurga apa sebenarnya? Kebaikan kehidupan kita, supaya hidup kita ini berlandaskan amalan ahli syurga. Dapat? Itulah kebaikan. Jelas? Maka memohon syurga di sini dengan maksud apa? Dengan maksud supaya diri kita sendiri mengamalkan amalan ahli syurga. Jadi jangan ingat memohon syurga saja, tak. Tapi memohon bahawa diri kita juga diberikan kekuatan untuk menjadi ahli syurga. Ditakkid depan ni, dan segala amalan yang dapat menghampirkan aku kepadanya. Dapat? Sebelum nak jadi penghuni, kena jadi ahli dulu. Dapat tuan-tuan? Maka ahli syurga itu bagaimana? Itulah akan dibahaskan sepanjang dalam kitab. Jelas? Habis. Dan segala amalan yang dapat menghampirkan aku kepadanya, baik perkataan. Ni satu. Wa a'udzu wa as'alukal jannata wa ma yuqarribu. Yuqarribu ini dengan fa'il mudhari'. Ya Allah, dan aku memohon syurga, wa ma yuqarribu ilaiha, dan apa sahaja amalan yang sentiasa mendatangkan keberkatan atau mendatangkan diriku dekat pada syurga. Maksud apa di dalam doa ini? Dapat menghampirkan kita kepada syurga dengan maksud apa? Sentiasa adanya amalan dalam hidup itu. Sebab tu disebut ma yuqarribu ilaiha, benda yang boleh sentiasa bagi aku untuk dapat menghampirkan diri aku kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Pertama kena jaga apa? Nabi sebut qaribu ilayah min qaulin. Min qaulin ni apa? Daripada perkataan. Yang kedua, wa amalin, dan juga daripada perbuatan, wa niyyatin, dan daripada niat, wa i'tiqadin, dan daripada i'tiqad, yakni keyakinan. Okey, pertama
yang diajarkan oleh Imam Ghazali melalui hadis Nabi, pertama yang kena semak sama ada dia kita ini salah seorang daripada penghuni syurga ataupun tidak adalah pada sudut perkataan. Dapat? Tengok perkataan kita ni banyak mana kita letak ni. So banyak mana kita letak ni, mana tempat kita habis perkataan-perkataan kita ni. Kalau kajian sains ni, setiap daripada manusia ada kota kata dia. Kota kata tuan-tuan, kota perkataan. Bukan internet je ada kota tu. Lalu sebut dengan Amal, tak cukup kota ni bang ni. Habis dah kota. Ambil unlimited pun tak dapat unlimited kan. Contoh. Macam kita ni para ulama sebut, kita pun sebenarnya manusia ada kota perkataan. Kota ni apa? Ada limit perkataan kita. Ada sampai satu waktu kita dah malas nak bercakap. Ustaz, kota perkataan ustaz berapa? Saya tak tahu. Tak tahu, boleh je pergi je, banyak je cakap. Dan para ulama sebut, melihatlah atas kota ini, persen dia banyak mana kita bahagikan terhadap kebaikan ataupun keburukan. Banyak mana ni? Banyak mana lagi? Kena lihat. Dan perkataan kita kalau baik pun jangan fikir baik je. Okeylah, aku tak cakap pasal orang. Baik tu paling rendah tu. Tak cakap pasal orang tu paling rendah. Lebih baik apa dia? Di dalam level baik pun ada. Perkataan kita, adakah perkataan yang harus, yang biasa saja borak dengan orang, yang tak cakap pasal orang, ni paling bawah. Yang boleh meningkatkan tingkatan ataupun level perkataan kita ni, apa dia? Daripada perkataan biasa kepada zikrullah. Berapa banyak zikrullah kita pula. Kita dah mula tak cakap pasal orang ni. Adakah perkataan kita tadi kita tingkatkan daripada dah baik dah, lebih baik tak? Yakni ditambah dengan zikrullah. Lepas itu tambah lagi apa dia? Membaca Al-Quran. Al-Quran tinggi dah, tambah lagi perkataan yang paling tinggi apa dia? Membawa manusia kepada Allah. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wa man ahsanu qawlan, ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Nabi sebut, Allah sebut dalam Quran, wa man ahsanu qawlan, dan siapa lagi ahsanu qawlan, siapa lagi yang lebih baik perkataannya. Maksud dia perkataan pun ada level di sisi Allah. Walaupun kita tak cakap benda buruk, tapi ada level. Kalau kita tak zikir dengan Allah, level kita rendah lagi. Dapat tuan-tuan baca Quran tinggi lagi. Kemudian perkataan yang paling tinggi apa dia? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan siapa lagi kata Allah yang lebih perkataannya daripada mereka yang membawa manusia kepada Allah. Mimman da'a ila Allah, yang membawa manusia lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Sa'ad Al-Kandahlawi rahimahullah ta'ala, ahsanu qawlan, yakni apa makna dia? Bermakna ahsanu dinan, sebaik-baik agamanya. Maka mereka yang bawa manusia lain kepada Allah itu adalah manusia yang terbaik agamanya. Sehingga Allah sebut tak ada lagi yang lebih mengatasi daripada mereka yang membawa manusia kepada Allah. Sebab inilah tugas yang telah didatangkan kepada setiap Rasul ataupun Nabi yang diutuskan untuk kita semua. Sebab tu tujuan mereka ini adalah membawa manusia kepada Allah. Maka kita semak. Lepas dah zikir tadi, meningkat tak baca Quran? Lepas dah baca Quran tadi, meningkat tak kita? Yang paling tinggi apa dia? Bawa manusia lain kepada Allah. Dapat? Tapi saya nak bagi tips bagaimana nak menjadikan setiap perkataan kita ini terbaik. Bukan bermula pada bawah, kena mula atas. Apa dia mula atas ni? Jangan ikut sistem dunia ni, kena ikut sistem yang diajarkan oleh para ulama kita. Bagaimana? Mulalah untuk mengajak manusia lain kepada Allah. Bila kita mula dengan perkataan yang terbaik, anak-anak dia ni, zikir, Quran, semua ni akan datang lepas tu. Dapat? Bila mula saja kita ajak orang lain kepada sembahyang, maka kita lebih banyak lagi akan sembahyang sebenarnya. Bila kita bawa orang lain kepada membaca Al-Quran, maka kita akan diberi kekuatan untuk membaca Al-Quran. Dapat? Wallahu a'lam. Cukuplah kat situ dulu qaulan. Ustaz jadi modal ni qaulan ni, bukan jadi modal kena bahan tu berarti tak faham. Sebab tak faham makna sebenar doa ni, sebab tu kita tak tahu nilai besar dia.
sehingga kita tinggalkan doa-doa yang diajar oleh Nabi ini melalui jalan para ulama. Dapat? Ustaz, boleh amal ke? Boleh, sebab telah disyarahkan oleh ulama. Dan saya pesan setiap pada kita baca kitab ini, maka kita telah ijazahkan terus pembacaan itu. Boleh? Di akhir kitab tak tahu tahun bila ni. Tak tahu tahun bila tu. Kita akan berikan ijazah sanad itu. Nanti kita akan sebutkan satu persatu guru kita. Maka wasilah itu akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh semua insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. 2 minit, ada soalan? Ada soalan? Tak ada orang faham semua ni. Alimul kabir. Yang paling penting tuan-tuan dalam mengaji ni, pertama kita kena amal. Tu paling penting. Orang lain amal tak amal tu belakang cerita. Yang penting kita yang amal. Tu paling penting. Ceritalah 2 jam ke 10 jam ke, tak amal tak boleh juga. Paling penting apa? Kita kena amalkan. Kemudian nak ambil aktibar. Ambil aktibar pada amalan kita tadi. Meningkat tak meningkat. Tu ambil aktibar. Kami aktibar, dah doa cukup lah tak? Meningkat tak doa kita? Kefahaman kita terhadap doa kita ambil aktibar tak? Lihat kualiti doa kita bagaimana. Bagaimana pemakaian kita ketika berdoa. Bagaimana cara kita berdoa. Diawali dengan apa? Itu mengambil aktibar. Dan yang paling tinggi, yang terakhir apa? Sampaikan pada orang lain. InsyaAllah. Itu saya pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa ruzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila wa ruzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna al-ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik semua daripada Allah, yang buruk daripada nafsu amarah saya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.